Assalamualaikum, selamat sejahtera semua ya. Jadi terima kasih kerana hadir kelas pada pagi ini ya murid-murid yang saya kasih sekalian. Okey, hari ini kita akan membuat aktiviti seperti yang dipaparkan pada skrin ni lah, yang dalam Google Classroom, iaitu buat pembentangan lah mengikut kumpulan masing-masing mengenai patogen ataupun kita panggil mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit ataupun sakit manusia, sakit lah penyakit itu. Okey, kita akan buat pembentangan berkenaan patogen. Okey, dan seperti dalam skrin anda mengikut kumpulan kita dah ada itu kan. Jadi kerja sebelum ataupun selepas pun boleh pembentangan dibuat. Sekali lagi diingatkan ya, supaya menyediakan satu poster tu je dah kan. Jadi ketika pembentangan nak tunjuk ke tak nak tunjuk silakan. Okey, dan juga presentation material. Bolehlah jadi PowerPoint, apa-apa sahaja yang sesuai. Apa-apa sahaja sesuai. Jadi benda itu nanti sila upload, ketua kumpulan sila upload, hantar ke dalam assignment ini. Okey, hantar, ada yang bagus yang dah hantar ni. Okey, dan ahli-ahli lain juga sila tekan mark as done. Mark as done supaya cikgu boleh terus letakkan markah di situ untuk kamu semualah. Okey, pada penghujung ataupun selepas pembentangan anda akan diberikan kuis dalam 8 ke 16 soalan. Berdasarkan kepada apa yang anda present hari ini, cikgu akan sediakan soalan. Okey, yang berkaitan lah, yang berkaitan. Dan ada satu borang penilaian juga kepada kawan-kawan mengikut kumpulan anda. Cikgu cuba buat. Okey, dan sekarang cikgu akan minta izin supaya minta semua ahli kumpulan berespon ini ya. Murid-murid, ada mana kumpulan yang masih lagi ahli kumpulan dia terdatang, ada sebab yang kukuh. Sekarang rasanya ada 4 yang tak ada ni, 4. 25 tolak 3, 22, ya 4. Okey. Rasanya ada ke tak ketua kumpulan nak respon mengenai perkara ini? Okey, jadi saya dulu. Kumpulan saya terdiri daripada saya, Hashka dan Alia Natasha. Okey. Jadi mungkin Alia sedang menghadapi kekangan internet. Okey, dapat. Terbaik. Ataupun masalah lain yang ni saya tak sure. Jadi dia tak dapat join lah. Okey, tak apa. Kalau dia ada masalah nanti kita bagi mereka yang datang hari ini buat presentation lain pula ya. Jadi ini dah rakam. Okey. Jadi Natasha seorang, lagi yang kumpulan lain? Yes, Winnie. Ya cikgu, kumpulan saya ada saya, Noning, Siti Nadia dan Nur Afika. Tapi Afika saya tak dapat hubungi dia sejak awal projek lagi. Tak apa. Yang penting dah sebut ini bagus. Jadi Afika, kalau tak ada Afika tu tak apa. Kita akan letak nanti kumpulan untuk pembentangan. Untuk pembentangan yang lain pula kita bagi mereka tajuk lain. Yang lain? Kumpulan saya Ifan belum masuk. Tapi Ifan confirm masuk kan, Coming? Dia confirm masuk kan? Dia bukan pengacut kan? Ya ke? Coming? Tak tahu lagi ya. Okey, tak apa. Ifan. Okey, dah 3. Ada soalan lagi? Siapa? Ataupun dah penuh? 3. Tolak 3. Sambung 3. Okey, dapatlah. Jadi kita dah ada, semua ada, dah respon. Okey, jadi cikgu minta izin untuk pusingkan benda kat depan ni. Jadi siapa yang dapat, jangan kata belum sediakan diri ya. Ini adalah nombor kumpulan yang ada. Jadi cikgu akan minta izin spin sekarang, lepas tu bersedia untuk buat presentation lah. Okay, jadi this is out of my expectation. Kumpulan 1. Ni pusing macam sorry cikgu, memang gelap sekarang. Kumpulan satu sila sedia. Tiba-tiba kumpulan 1 dapat juga. Okey, jadi sila sedia. Anda diberi dalam 10 saat lah. Kalau ada masalah teknikal apa-apa sila sebut sekarang. Cikgu tunggu je. Okey, anda boleh present sekarang ya. Soalan cikgu. Ya. Nak buka kamera tak? Apa itu? Nak buka kamera ke tak? Jawapan ya sayang. Okey, boleh. Kenapa tak nak buka? Muka baru bangun ke? Ada banyak tahi mata. Saya okey tapi ahli kumpulan mungkin tak okey. Jadi ahli-ahli kumpulan yang lain untuk kita nak perkenalkan kumpulan 1 ya yang akan membentangkan patogen yang bernama Salmonella. Jadi kita dah tahu mikroorganisma ini ada beberapa jenis.
Okey, antaranya seperti bakteria, protozoa, okey, fungi dan juga virus. Jadi salmonella adalah di bawah kumpulan apa dan bagaimanakah dia akan menjangkiti manusia dan penyakit apa yang dia bawa. Kita persilakan kumpulan 1 untuk bentang. Dipersilakan kumpulan 1. Sorry ya semua, sekejap lagi ya, saya nak cari PowerPoint dulu. Tak apa, ini kumpulan otai untuk presentation. Cikgu yakinlah kumpulan 1 bagus. Jadi kamu akan menjadi standard untuk kumpulan yang akan datang lah. Bagus-bagus. Tidak Tak dulu. cikgu. Tidak Sebelum lupa. ni cikgu kata nak bagi peluang untuk perempuan bercakapkan. So hari ni awak tiba-tiba kata semua orang nak cakap. Apa lah ni? Bukan. Saya tak cakap. Kalaulah ini presentation untuk markah yang diambilkan ikut individu kan. Andai kata 5 orang bercakap, 50 orang di satu kumpulan kan. 2 orang yang bercakap, yang 3 orang lagi itu rasanya cikgu boleh bagi TP berapa? Okey? Dan untuk murid-murid semua, cikgu dah cakap, TP 5, TP 6 itu dapat adalah present. Yang penting TP 4 ya present idea lah, present idea. 5, 6 itu sebenarnya 6 itu tangan tinggi, perlu mereka bentuk. Jadi terpaksalah. Anda nak tak nak present sikit pun tak apa, janji ada. Okey? Jadi dipersilakan ya. Kumpulan 1. Okey, Anis dengan Shihui okey? Okay. Okey, Anis? Okey, alright. Alright. Okey, jadi selamat sejahtera semua. Selamat sejahtera kepada Cikgu C juga. Sorry. Selamat sejahtera kepada Cikgu C. Dan rakan-rakan yang dikasihi. Okay. Saya Jonathan Ho, okay, daripada kumpulan 1. Hari ini kumpulan kami akan bentangkan tentang bakteria Salmonella, okay, dan penyakit lah yang disebabkan oleh Salmonella. Okay, jadi sedikit pengenalan, okay. Salmonella adalah sejenis bakteria yang berbentuk bacillus. Jadi ada gambar di situ, boleh tengok bentuk dia batang. Dan sebelum ni dalam buku teks pun ada tunjuk 4 gambar tu, bentuk spiral ke semua tu, okay. Ciri yang ternyata, okay. Lepas tu sebenarnya ini sering dikaitkan dengan penyakit bawaan makanan, foodborne diseases, meaning tersebar melalui makanan, okay. Lepas tu, spesies Salmonella yang biasa dijumpai, okay. Enterica, S. enterica dan S. bongori. Okay, ini daripada artikel yang dapat saya cari. Itu saja. Ada banyak juga panggil apa, serovariant. Ya, serovariant, tapi saya tak masukkan. Jadi bakteria ini menyebabkan penyakit salmonellosis, okay. Salmonellosis yang disebabkan oleh Salmonella. Okay, jadi slide yang seterusnya pun gejala saya serahkan kepada Yisheng. Okay, selamat sejahtera semua. So sekarang saya akan bentangkan apakah gejala dia apabila awak ada bakteria ni lah. Seperti Cikgu C dan kawan-kawan nampak dekat skrin anda, gejala dia adalah logam, muntah, kejang perut, cirit-berit, demam, menggigil, sakit kepala dan darah di dalam najis. Itu sahaja daripada saya. Okey, slide seterusnya punca. Okey. Untuk punca, Salmonella hidup di dalam usus, okey. Biasa makanan kan. So dia masuk dalam usus. Jadi dia hidup dalam usus. Dia sebar juga melalui sistem pencernaan. Ya. Jadi jangkitan ini boleh datang daripada pelbagai sumber. Ini 2 sahaja, okey. Makanan dan minuman tercemar yang ada bakteria Salmonella, ataupun
seseorang tu dia menyentuh haiwan yang tercemar atau najis dia atau sekitarnya, masukkan dalam mulut. Ya, okay. Dan dua gambar ni yang kamu nampak adalah berita yang saya ingat daripada March. Ya, Singapura dia rollback ataupun macam mana kata tak tahu. Yang telur-telur ni daripada farm macam mana kata farm? BM. Tak apalah, farm lah, okay? Farm di Malaysia yang mereka detect ada bakteria salmonella. Okay. Di situ adalah batch number dia, okay, CES 008, yang ni batch pertama, yang ni kedua, yang beberapa hari lepas itu dia juga detect lah. Jadi okay, jadi saya akan teruskan kepada rawatan ya? Ya, rawatan. Macam slide ini saya serahkan kepada Cik Hui. Okay, silakan. Selamat sejahtera cikgu. Saya akan bentang tentang rawatan ya. Dan jangkitan salmonella ini biasanya dia tanpa rawatan. Oleh itu kita boleh banyak minum air bersih dan elakkan mengambil antibiotik kerana antibiotik ini dia tidak dapat mempercepatkan penyembuhan. Namun dia boleh menyebabkan bakteria salmonella ini dibawa masuk ke sistem penghadaman untuk hidup lebih lama. Dan kita juga dapat elakkan ubat-ubatan anti muntah atau anti cerebral kecuali dicadangkan oleh doktor. Dan antara pencegahan dia adalah kita nak sentiasa cuci tangan dengan teliti dan seseorang yang mempunyai salmonellosis tidak sepatutnya kembali ke tempat kerja atau sekolah sehingga dia tidak mempunyai gejala selama 48 jam. Dan kita mesti simpan bahan makanan dengan cara yang betul dan membeli bahan-bahan mentah dari pembekal yang mengamalkan kebersihan. 30 saat lagi. Okay, sekejap biar saya tukar slide sekejap. Sorry. Okay. Ini adalah poster. Boleh nampak kan? Ya, boleh. Okay. Poster saya serahkan pada Anis. Assalamualaikum and hi semua. So dekat dalam skrin ni korang boleh nampak poster tentang salmonella yang saya dah buat. So first slide korang boleh nampak dia obviously tunjuk gambar salmonella and type of bacteria that's the most frequently reported cause of food related illness. Maksudnya jenis-jenis bakteria yang selalunya ada kaitan dengan penyakit yang ada kaitan dengan makanan. Okay. Next slide. Okay, simptom dia macam tadi yang Yisheng dah bentang tadi tu, antara dia sakit kepala, demam, muntah dan juga cold and chills, maksudnya menggigil ataupun rasa sejuk. And then ways to cope, cara kita nak elakkan daripada dapat salmonella is make sure basuh tangan sebelum handle apa-apa makanan, and then jangan minum ataupun makan makanan yang mentah ataupun yang tak diproses lagi, macam contohnya dairy products, and then make sure untuk masak makanan tu betul-betul masak, jangan bagi mentah. And then last sekali, siapa yang menghidap salmonella ataupun simptom-simptom macam salmonella patutnya tak perlu prepare makanan tu, but suruh orang lain yang sediakan makanan untuk anda. That's all. Thank you.
sekejap lagi ya. Sorry, sekejap lagi. Masa dah tamat je sebenarnya. Ada lagi tak benda penting? Siapa lagi yang boleh bentang? Ada slide yang penting. Okey, terima kasih. Daripada kumpulan 1. Itu saja. Okey, terima kasih kepada kumpulan 1 ya. Satu pembentangan yang bagus. Sebenarnya straight to the point lah. Jadi sekali lagi cikgu meminta supaya semua orang kalau boleh jagakan masa yang ada. Kalau paling maksimum pun pergi ke 6 minit. Sekarang kita ada 7 lagi kumpulan. Tahniah kepada kumpulan 1, jelas. Dan juga salmonella ini bakteria cikgu nak sebut jugalah sebenarnya ini adalah satu mikroorganisma kaitkan dengan telur. Jadi telur biasanya kita di Malaysia lain, Jepun lain. Telur ayam Jepun boleh terus makan. Terus masuk ke dalam perut. Bukan masuk tayar masak. Tapi untuk Malaysia disebabkan adalah seperti ini bakteria ni kan. Jadi dia tak sesuai untuk makan mentah, khususnya makan separa masak. Kalau mereka yang masih lagi sembuh dari sakit, tidak digalakkan untuk makan telur separa masak disebabkan ada bakteria ini. Okey, jadi harap semua boleh maklum. Okey, kita sekarang pergi, terima kasih ya. Jadi kita sekarang pergi ke kumpulan yang kedua. Yang kedua ya, kita tengok siapa yang kena pula ya, boleh? Terima kasih kumpulan 1, thank you. Okey, kumpulan 3. Siapa kumpulan 3 ni? Nah, di sini kumpulan 3. Kumpulan 3 akan membentangkan COVID-19. COVID-19. Jadi dipersilakan kumpulan 3. Kumpulan 3, anda dah bersedia ke belum? Ya dah, tunggu kejap. Saya nak share screen. Bagus. Tak sabar cikgu nak dengar presentation daripada Winnie. Irfan dah masuk. Alhamdulillah. Jadi cikgu faham. Biasalah ini yang masalah teknikal yang hadapi ketika buat Google Meet lah. Jadi bukannya kita tak nak murid buat presentation. Jadi ini kalau tak ada masalah baguslah. Okey. Jadi dipersilakan kumpulan yang ketiga. Dipersilakan kumpulan 3. Okay, so dipersilakan buka kamera dan mic. Kamera. Buka kamera jap. So semua boleh nampak skrin tak? Cukup jelas? Nampak. Nampak ya? Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 yang member ialah saya Winnie Anita Ayong, Lau Noning, Siti Nadia dan juga Nur Afrika. Tapi Nur Afrika tak ada hari ni. So tajuk kita ialah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau nama pendek dia ialah SARS-CoV-2. Okey, Noning boleh mulakan? Compound biasa je, tapi dia kan berpasangan. Sebelum berpasangan, dia Okey, selamat pagi. Sekejap. yang kiri dan dia ada. Sekejap. Okey. Yang ni ialah pengenalan SARS-CoV-2. Yang ni ialah virus yang menyebabkan masalah pernafasan seperti COVID-19 Coronavirus Disease 2019. SARS-CoV-2 dikatakan ialah penerus SARS-CoV-1 yang menyebabkan wabak SARS 2002 hingga 2004. Jangkitan pertama dikenali berasal dari Wuhan, China pada tahun 2019. Yang ini dipercayai merupakan zoonosis yang muncul dari virus bawaan kelawar. Kadar mutasi yang dianggarkan dari kes awal SARS-CoV-2 adalah 6.54 taraf sebelum
kuasa negatif 4 setiap tapak per tahun. SARS-CoV-2 dapat merebak melalui udara dan dapat menghalang tinta balas imun. Winnie, sila buka mic Winnie. Winnie. Okay. Sorry. Saya tak tahu sangat. Okay. Vektor merupakan organisma yang membawa patogen dan menyebabkan penyakit tertentu. Tapi mengikut kajian, dia tak sure lagi lah. Tapi kelawar merupakan pembawa utama SARS-CoV-2. Tapi bukan semua kelawar, dia cuma satu spesies tertentu sahaja. Analisis filogenetik menunjukkan bahawa sampel yang diambil daripada kelawar spesies Rhinolophus sinicus menunjukkan persamaan sebanyak 80% dengan SARS-CoV-2. Walau bagaimanapun, sumber pengenalan virus ini kepada manusia belum lagi diketahui sangat. So ni adalah gambar bat kelawar jenis tu, spesies. Dan di sini menunjukkan macam mana kelawar tu dia disebar kepada manusia. Which is pandemik ni bukanlah masalah kelawar, dia bukan salah kelawar tapi semestinya ialah masalah manusia juga kalau pandemik terjadi. So gejala SARS-CoV-2. First, demam, and then kehilangan dera rasa bau dan muntah atau mual, sakit kepala, keletihan dan batuk-batuk. Slide tak bergerak rasanya. Slide tak pergi ke bahagian gejala tadi. Sama je. Sekejap. Dah. Nampak tak slide? Boleh respon? Nampak. Nampak. Okay, ni dah gejala-gejala untuk SARS-CoV-2. So, sesiapa yang bergejala boleh pergi ke hospital untuk swab test. Sorry. Okey, langkah yang boleh kita ambil untuk berjaga-jaga ialah kerap membasuh tangan dengan sabun dan air dan jaga kebersihan diri kita. Gunakan penutup mulut dan hidung ketika berada di luar rumah. Menjaga penjarakan diri bersama individu lain. Elakkan berkunjung ke kawasan yang menjadi tumpuan ramai. Elakkan dari memakan produk haiwan yang mentah. Dan segera mendapatkan rawatan jika sakit atau bergejala. Terima kasih. Sila buka mic sekali lagi. Winnie, sila buka mic. Ya, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okay, saya nak tunjuk poster pula. Jadi untuk pengalaman lah, berkongsi pengalaman. Jadi jangan risau ya, segala masalah yang dihadapi, khususnya masalah teknikal yang dihadapi oleh anda semua akan menjadi pengalaman yang berharga lah pada masa akan datang. Sebab kalau anda dalam masuk ke universiti ke college, pembelajaran dan juga pembentangan dan juga baru-baru ini pembentangan dalam talian telah menjadi kebiasaan lah, satu norma baharu kan. Jadi ambillah pengalaman yang sedia ada. Kalau ada apa-apa kesilapan yang berlaku ke ataupun masalah teknikal, ingat dan buat apa-apa pembetulan yang boleh pada masa akan datang. Okey, mana poster tersebut? Tunggu saya ada masalah sekejap. Tak apa. Cikgu faham.
biar senior kamu yang di dalam grup ini mereka faham. Bahawa pembelajaran dalam talian ada cabaran teknikal. Dan sekali lagi jangan mengambil masalah teknikal yang berlaku itu menjatuhkan semangat anda ya. Itu memang perkara biasa berlaku. Perkara biasa. Jadi masa akan datang kamu perbaikikan. Dan cikgu nampak Irfan pun cuba masuk tadi. Mungkin data ke line dia ada masalah. Cikgu faham. Okey. Sekejap. Dan sementara kita menunggu ini yang buka. Okey, tak apa. Cikgu ingatkan sekali lagi ya, cara penulisan spesies. Cara penulisan nama spesies seharusnya seharusnya tulis dalam bentuk italik, ataupun kalau nak tulis bentuk yang menegak tak apa, mesti garis. Ingat kan, aku dah cakap spesies tadi tu. Spesies untuk vektor kelawar tadi. Dia patutnya italik ataupun garis. Itu cara penulisan nama saintifik, spesies yang betul. Itu je. Okey, mana poster tersebut? Tak nampak ke? Tak nampak. Yang cikgu nampak adalah skrin yang banyak benda di TCU tu. Nasib baik tak ada animation ke benda semua. Dia Izaya Orihara apa benda itu. Okey. Malahnya saya tak ada buka poster, tapi saya akan share ke grup bio kita kat WhatsApp. Bagus. Tak apa. Jadi terima kasih kepada kumpulan 3 ya. Bagus. Percubaan yang baik. Sebab anda semua buat kali pertama kan? Betul kan Siti Nadia? Jadi ambil pengalaman ini. Ini tujuan dia pengalaman je. Okey? Yang kumpulan 1 itu geng dah bagi cikgu seorang itu dah biasa buat pembentangan online lah dalam talian. Jadi tak ada masalah. Noning, boleh noning? Okey ya. Jadi terima kasih kepada kumpulan 3 pembentangan yang ringkas dan padat mengenai COVID-19 lah. Tapi ada banyak lagi benda yang mereka boleh masukkan. Tapi masa yang menjadi hak kepada mereka terangkan secara lebih. Bagus. Okey. Jadi mungkin boleh masa akan datang tunjukkan gambar bentuk virus itu yang banyak. Macam mana gambar dia kan. Itu je dia. Okey. Terima kasih kumpulan 3. Cikgu sekarang nak pergi ke kumpulan seterusnya. Okey. Kumpulan seterusnya sila bersedia ya. Kita tengok siapa yang akan kena. Okey. Seperti yang dipaparkan pada skrin tadi, dipersilakan kumpulan 8. Dipersilakan kumpulan 8 untuk membuat pembentangannya. Kumpulan 8, lupa. Kumpulan 8 akan membentangkan Treponema pallidum. Patogen Treponema pallidum. Sila perkenalkan apakah jenis kumpulan mikroorganisma dan juga penyakit yang disebabkan oleh patogen tersebut. Sekejap cikgu. Cikgu tak paparkan skrin tadi rupanya. Sorry. Tak apa. Dia memang keluarkan kumpulan yang ke-8 ya. Minta maaf ya. Sorry. Lepas tu cikgu bagi semua nampak lah. Supaya nampak adil. Dan sementara mendukukan teknikal untuk memaparkan, memancarkan presentation kan. Okey. Sekali lagi murid-murid diingatkan supaya menjaga masa 5 minit ataupun 5 minit lebih lah dalam presentation masing-masing. Okey. Dan kalau boleh sekali lagi perkenalkan dirilah sebelum presentation. Senang je. Okey. Sebab setiap kali membuat presentation, bayangkan masa depan anda kamu nak menjual barang pun orang nak tahu siapakah anda. Lagi bagus kalau anda boleh perkenalkan diri ya. Okey, dipersilakan kumpulan 8. Selamat sejahtera cikgu dan kawan-kawan. Kami dari kumpulan 8. Saya Irfan, Nur Faizah dan Ngai Choming akan bentangkan tentang tajuk bakteria Treponema pallidum. Pengenalan. Okey. Apa itu Treponema pallidum? Treponema pallidum adalah sejenis bakteria
Treponema pallidum adalah sejenis bakteria spirochete yang menyebabkan penyakit sifilis. Ia tergolong dalam kumpulan bakteria spirochete yang menyebabkan penyakit sifilis, iaitu penyakit kelamin atau sexual transmitted disease. Okay. Bakteria tersebut merupakan bakteria obligate. Ianya panjang dan halus. Ianya sangat kecil sehingga menyebabkan ianya sukar untuk dilihat menggunakan mikroskop biasa. Okay. Bakteria ini mengandungi endoflagella yang memberikan bentuk spiral dan membantu untuk bergerak. Okay, next slide. Seperti yang anda tahu, apa itu sifilis? Sifilis ialah sejenis penyakit kelamin yang kebanyakan kes sifilis yang baru adalah berpunca daripada transmisi melalui hubungan seksual. Selain itu, penyakit sifilis ini disebar dari seorang ibu kepada bayinya semasa kehamilan. Ianya dapat dijangkiti oleh orang lain melalui ciuman yang lama atau hubungan tubuh yang rapat. Ianya tidak boleh berjangkit melalui tempat duduk tandas, tombol pintu, kolam renang, tak mandi, pakaian dikongsi atau lain-lain. Okay, next slide. Okay. Dan dengar tak suara saya? Dengar. Tapi ada sedikit gema sikit tapi biar ada. Okay. Sekarang saya akan bentangkan tentang faktor risiko. Yang faktor risiko mereka yang aktif secara seksual dalam menjalankan aktiviti seks tanpa perlindungan, mereka akan lebih mudah terdedah dalam mendapati jangkitan Treponema pallidum ini. Kejap ya. Ifan, sila tutup mic kamu. Sila tutup mic sebab ada gema daripada kamu. Sorry. Okay, lepas tu lelaki yang menjalankan aktiviti seks dengan lelaki juga akan terdedah kepada jangkitan ini. Mereka yang mempunyai HIV dan mempunyai ramai pasangan seks juga akan terdedah dalam penyakit ini. So sekarang akan serah kepada Faiza. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya? Sangat jelas. Okay. So, sifilis ni dia, kalau awak tengok penyakit lain, dia punya symptoms dia macam menyeluruh. Tapi kalau bagi sifilis, dia ada 4 tahap, ada 4 peringkat bagi jangkitan sifilis ni. So, kalau boleh tengok dekat peringkat pertama, gejala sifilis ni dia berlaku selepas ada hubungan persetubuhan lah. So, dia akan ada luka dekat bahagian genital lah, selalunya dekat sana. So dia akan ada luka ataupun nama dia cranker, dia akan muncul dalam masa 10 hari hingga 3 bulan. Sebab masa tu bakteria dah masuk, yang bakteria Treponema pallidum tu dah masuk dalam badan. Okay, tapi crankers ni dia boleh hilang dalam masa 2 hingga 6 minggu. Itu kalau dia tak ada rawatan. Tapi kalau ada rawatan, crankers tu akan lebih cepat hilang lah. Okay. Kalau peringkat kedua ni simptom dia lebih banyak daripada peringkat pertama. Okay, so simptom dia adalah luka yang menyerupai ketuat pada mulut, dubur dan genital. So dekat kalau dah ada luka macam-macam ni semua, seelok-eloknya pergilah ambil rawatan yang segera. Okay, yang slide yang lain tu ada ruam yang macam warna merah coklat merebak ke seluruh badan, terutamanya di tapak
tangan dan tapak kaki, sakit otot, demam, sakit tekak, kehilangan rambut dan sesama. Okay. Tapi simptom dia boleh hilang juga tapi kena ada rawatan lah. And kalau boleh, kalau dah ada simptom tu, elaklah pergi melakukan hubungan fizikal dengan orang lain untuk tidak merebak penyakit tu. So next slide. Okay, peringkat ketiga, dia ni peringkat dia kalau dia tak ada rawatan daripada peringkat kedua, dia akan berlarutan. Dia akan bertahan selama beberapa tahun, tapi dekat peringkat ketiga ni dia dah tak ada simptom. Simptom dia macam tak boleh dah kesan. Tapi dekat sini rawatan dia still boleh dilakukan lah sebab dia boleh dilakukan lagi lah. Okay, dan yang terakhir peringkat keempat. Peringkat keempat ni dia boleh dikatakan sangat teruk lah sebab dia boleh berlaku antara 10 hingga 30 tahun and dekat sini dia sifilis ni tanpa rawatan tu dia boleh merosakkan sistem kita lah seperti salur darah kita, kita punya organ hati, tulang, sendi, and then other than that dia pun boleh menyebabkan lumpur, tak silap saya sebab dia boleh menyebabkan lumpur juga. Okay. Okey, dan seterusnya saya akan bentangkan tentang cara dijangkiti sifilis ini. Sifilis ini akan disebarkan ketika kita melakukan hubungan seks melalui vagina, dubur atau oral dilakukan. So, yang Treponema pallidum bakteria ini akan memasuki badan melalui cecair badan ketika ada luka kecil atau pecah pada kulit kita, terutamanya pada kawasan alat kelamin, faraj, dubur atau di dalam rektum semasa melakukan hubungan seks. So lepas Treponema pallidum ini masuk ke badan kita, dia akan sampai ke mukosa, iaitu lapisan kulit bahagian dalam faraj ataupun zakar seseorang manusia, dan bakteria itu akan terus memasuki dinding mukosa tersebut dan pergi ke dalam saluran limfa ke ataupun saluran darah. Dan ia mengambil masa lebih kurang 3 minggu untuk menghasilkan simptom pada seseorang manusia. Dan penyakit ini juga boleh disebarkan melalui perkongsian jarum yang tercemar. Dan kalau seseorang yang mempunyai hubungan langsung dengan luka kulit orang yang dijangkiti, dia juga akan dijangkiti sifilis ini kerana luka itu akan diliputi oleh cecair yang kaya dengan spirochetes iaitu Treponema pallidum itu. Dan seterusnya, kalau ibu mempunyai sifilis, Treponema pallidum ini juga boleh menjangkiti bayi sama ada semasa berada di dalam rahim atau ketika bayi keluar melalui faraj semasa dilahirkan. Okey, yang seterusnya saya akan bentangkan cara mengelakkan penyebaran penyakit sifilis. Yang cara pertama, kita harus amalkan hubungan seks yang selamat. Maksudnya kita kena setia pada seorang pasangan sahaja, elakkan daripada bertukar-tukar pasangan. Lepas tu kita juga harus mengelakkan penggunaan alkohol dan dadah sebab yang kalau kita terlibat dalam penggunaan alkohol semua ni, kita akan terdedahkan diri sendiri kepada kelakuan seksual yang berisiko. Lepas tu, kita setiap pasangan seks harus bercakap atau memaklumkan antara satu sama lain tentang status kesihatan seksual kita dan sejarah penyakit kelamin yang lain kalau adalah. Lepas tu, kita harus mengamalkan penggunaan kondom yang betul dan konsisten semasa melakukan hubungan seks. Lepas tu, jika ada lelehan, lendir, keputihan luar biasa, sakit atau ruam, khususnya pada kawasan pangkal peha, hubungan seks perlu dihentikan dan kita haruslah pergi merujuk kepada doktor dengan segeranya.
Dan amalan seks sebelum berkahwinan tidak patut diamalkan untuk 30 mengelakkan saat lagi. 30 saat lagi. penyebaran penyakit sifilis. Dan yang terakhir, setiap wanita hamil perlu menjalani ujian darah untuk mengesan kehadiran penyakit sifilis kerana sifilis pada wanita hamil yang tidak dirawat dapat menjangkiti dan mungkin membunuh bayi yang dikandunginya dalam wanita tersebut. Okey, selepas itu Faiza. Okay, so sifilis ni dia boleh dirawat juga. Okay, dia bukan macam penyakit tu. Okay, so antara rawatan yang sangat digalakkan kalau ada penyakit sifilis adalah suntikan intramuscular penicillin G benzoatine. Ini adalah antara ubat yang boleh merawat sifilis. So suntikan ni selalunya diberi pada peringkat yang ketiga lah, sebab dekat sana dia macam dah tak ada symptoms kan, and dia dah merebak dalam badan. Okay, tapi dia boleh juga digunakan pada peringkat pertama, peringkat kedua. Okay, kalau tapi peringkat pertama dan kedua ni dia tak adalah bahaya sangat, so dia boleh beri suntikan penicillin biasa saja. Tapi sifilis ni dia tak boleh makan ubat bebas ataupun ubat yang ada kat rumah macam paracetamol, dia tak boleh sebab dia takkan membantu untuk rawatan tersebut. So kalau nak tahu ada sifilis tu, boleh pergi ambil ujian darah, sebab dari ujian darah tu boleh boleh tahu ada sifilis. So dekat sana bolehlah ambil tindakan yang awal bagi yang suntikan intramuscular penicillin G benzoatine ni. Okay. Okey, yang lepas tu kita akan tunjukkan poster kumpulan kita. Irfan akan terangkan sikit. Mana? Poster tersebut adalah ringkasan bagi Treponema pallidum. Untuk pengetahuan, Treponema pallidum pertama kali dikenal pasti oleh Fritz Schaudin dan Eric Hoffman pada tahun 1905. Rawatan berkesan yang pertama, Savacen, dikembangkan pada tahun 1910 oleh Sahakiro Hata di makmal Paul Ehrlich. Ia diikuti dengan pengenalan penicillin pada tahun 1943. Sekian. Terima kasih. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kita. Terima kasih semua. Okey, terima kasih kepada kumpulan 8 ya. Tapi Cikgu ada satu soalan yang Cikgu nak tanya pada kumpulan 8 ni ya. Okey, jadi Cikgu nak tanya. Kalau Cikgu membawa keluarga pergi ke hotel. Cikgu membawa keluarga bersama ahli keluarga pergi hotel. Dan Cikgu keluar dari hotel, tiba-tiba disahkan jangkitan sifilis. Jadi apakah puncanya yang menjadikan Cikgu dijangkiti sifilis? Ya. Ini berlaku ya, benda ini berlaku ya. Sebelum Cikgu nak terangkan selanjutnya, nah ini dia. Murid-murid tengok pada skrin ya. Ini yang sebenarnya bukan kata topik lain. Sebab ramai orang salah faham. Ya, sifilis kebanyakan topik yang kita bentangkan punca dia adalah melalui hubungan seks, betul. Tapi sekarang andai kata kamu seorang diri pun pergi ke hotel, duduk hotel, keluar tiba-tiba kamu dapat sifilis. Jadi ada ke tak? Itu menunjukkan orang yang pergi duduk hotel tu, bayangkan macam Irfan masuk hotel, keluar kena jangkitan sifilis, adakah tak dia menunjukkan dia seorang yang nakal? Nakal pergi buat sesuatu yang tak patut. Hubungan seks bebas. Irfan, nak jawab tak? Ya ke tidak? Ya? Ya. Coming. Jadi jawapan dia, tengok pada skrin, ya ke tidak? Adakah tak kamu melakukan sesuatu yang tak patut? Ya? Tidak. Tidak, thank you Comel. Jawapan dia adalah ya, boleh dijangkiti melalui
mangkuk tandas. Tadi point itu ada tak situ. Bagus satu, ada sebut tapi hanya tak kembangkan isi je. Jadi ya daripada tempat yang tak bersih di hotel. Contohnya pengguna sebelum itu yang duduk di hotel bilik yang kamu ada itu pernah dijangkiti sifilis, dia duduk dan pembersih ataupun orang yang bersihkan hotel lepas guna itu, housekeeping itu dia tak bersihkan sebagusnya. Sebab benda ini dia perlu betul-betul sanitize, pensterilannya betul. Jadi kamu duduk macam Irfan, dudukkan mangkuk tandas yang pernah diduduk oleh orang yang kena sifilis duduk. Contohlah. Jadi kemungkinan terjangkit. Dia juga daripada tuala-tuala yang hotel guna. Jadi sekali lagi perlu jaga kebersihan. Kalau pergi hotel pun elakkan, kalau bolehlah elakkan gunalah tuala-tuala atau benda yang boleh lekatkan badan kita. Itu yang cikgu kata. Dan kalau kena pun jangan malu. Macam Irfan, kalau tiba-tiba duduk hotel keluar dapat sifilis, tak ada benda yang patut malu. Dia tidak menunjukkan anda membuat sesuatu yang tak bagus seperti seks bebas tu tidak ya. Mungkin anda dijangkit oleh persekitaran yang tercemar. Jadi boleh ambil antibiotik lah. Jadi antibiotik itu adalah ubat yang boleh merawat jangkitan bakteria, khususnya bakteria. Okay? Bakteria dan fungus lah, virus tak boleh. Itu pasal COVID-19 tadi tak ada rawatan. Dia hanya boleh duduk bagikan kamu sembuh je daripada menggunakan daya tahan badan sendiri. Okay? Terima kasih kepada kumpulan 8. Cikgu sekarang sambung ya dengan kumpulan yang seterusnya ya. Dan sekali lagi diminta supaya jaga masa 5 minit. Murid-murid 5 minit. Okey. Faiza. Okey Faiza? Okey cikgu. Okey ya. Jadi cikgu sambung ya. Tengok pada skrin. Okey, sekarang dijemput kumpulan 2. Dijemput kumpulan 2 untuk membuat pembentangan. Dipersilakan kumpulan 2. Kumpulan 2, lupa. Kumpulan 2 ialah kumpulan yang akan membentangkan patogen Plasmodium species. Plasmodium species. Dipersilakan. Okay, sekejap ya, saya nak present screen. Tak ada masalah. Boleh nampak ke? Boleh, tapi presentation anda belum keluar lagi. Belum keluar lagi ya, tadi ada, sekarang belum keluar. Okay, saya belum buka. Okay, saya akan buka sekarang. Okay, so Wenhan dan Nadia, ready ke? Ready dah. Okay, so saya akan mula. Selamat sejahtera kepada Mr. C, Kakak Sharifah Nur Nabila dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada saya, Wenhan dan Nadia akan membentangkan hasil kerja kami tentang Plasmodium. So kita ada satu slogan untuk kumpulan kami, iaitu Learning Made Enjoyable and Fun. So next slide. Untuk pengenalan, Plasmodium merupakan genus protozoa parasite. Plasmodium apabila masuk ke dalam salur darah akan menyerang sel darah merah dan sel hati. Jangkitan yang disebabkan oleh beberapa spesies Plasmodium ini dikenali sebagai malaria. So untuk orang yang tak tahu apa itu malaria atau tak pernah dengar tentang malaria, malaria adalah penyakit yang menyerang sel darah merah yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang merebak melalui gigitan nyamuk. Parasit ini sentiasa mempunyai 2 hos dalam kitaran hidupnya, iaitu vektor nyamuk dan hos vertebra. Apa yang dimaksudkan dari hos ialah Plasmodium jangkitan ini perlukan 2 body ataupun host untuk dia merebak satu sama lain. Dan untuk sesiapa yang tak tahu apa itu host vertebra ialah spesies yang mempunyai tulang belakang. So contoh Plasmodium yang boleh menyebabkan jangkitan malaria ini ialah dia ada 5 saja, iaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, Plasmodium vivax dan Plasmodium knowlesi. Okay, sekejap ya.
Sekarang saya serahkan kepada Nadia. Maaf semua. Saya akan serahkan kepada Wenhan untuk terangkan simptom dan tanda demam malaria. Wenhan, buka mic. Wenhan, buka mic. Okey, saya akan terangkan simptom dan tanda demam malaria. Pesakit malaria selalunya akan mempunyai tanda-tanda selepas beberapa digigit nyamuk. Tanda-tanda maksudnya sama dengan simptom. Okey, simptom dan gejala yang selalu dihadapi oleh pesakit malaria adalah demam, menggigil, sakit-sakit badan, rasa letih, sakit otot dan sendi. Menggigil maksudnya rasa sejuk lah. Okey, rasa letih, mau nak tidur, sangat penat nak tidur. Okey. Okey, saya terangkan punca demam malaria. Okey, pesakit yang mengalami demam malaria selalunya mesti dapat daripada kawasan yang mempunyai kes malaria. Ini kerana organisma tersebut selalunya berada di satu kawasan yang juga mempunyai nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles tersebut akan menggigit pesakit yang mengalami demam malaria dan menyebabkannya dengan menggigit orang lain. Okey. Kalau pesakit akan menghadapi malaria sebab kawasan tu ada kes malaria, nyamuk lah, ada sejenis vektor nyamuk lah. Sejenis vektor tu nyamuk Anopheles. Dia akan gigit tangan awak, lepas tu hisapkan darah. Lepas tu akan menghadapi malaria, demam malaria. That's all. Thank you. Okay, Assalamualaikum semua, sahabat sejahtera. Saya Nadia Farisha dan saya akan membentangkan cara mencegah penyakit malaria. Okay, so kita boleh bagi kepada dua, which is diri sendiri dan persekitaran. Okay, kalau dapat tengok dekat gambar tu, dia ada buat satu kesalahan. Dia pakai baju lengan pendek. Tapi it's okay sebab dia duduk dalam kerambut. Okay, so untuk diri sendiri, kita perlulah memakai pakaian yang menutupi keseluruhan kulit supaya nyamuk tak dapat gigit kita. Okay, and then seterusnya menggunakan kelambu semasa kita tidur dan menggunakan penghalau nyamuk. Okay, seterusnya untuk persekitaran, kita mestilah mengawasi tempat-tempat pembiakan nyamuk supaya kita dapat kontrol penyakit malaria tu daripada berlaku dekat kawasan tempat tinggal kita. Okey. Seterusnya, kita mesti tutup bekas tadahan air supaya nyamuk tak dapat membiak. Dan akhir sekali, kita perlulah menggunakan jaring dawai pada tingkap supaya dapat mengelakkan nyamuk daripada masuk ke dalam rumah kita. 30 saat lagi. Okey. Cara merawat penyakit malaria. Okey, penyakit malaria ni dia ada banyak stage, dia ada banyak tahap. So ini adalah antara cara dia. So pertama, kemoprofilaksis. Kedua, rawatan terapi. Ketiga, rawatan gametosid. Akhir sekali, rawatan radikal. Jadi daripada yang pertama sehingga keempat itu macam ikut tahap. Yang mana yang bawah tu yang paling teruk. So sedikit penerangan, kemoprofilaksis tu dia akan membunuh sporozoid sebelum mereka menyerang hepatosit. Okey, sporozoid tu senang cerita patogen
Plasmodium tu. Dia guna nama lain je. Okay. Yang kedua, terapi dia menghapuskan merozoid dalam fasa erythrosit. Merozoid pun satu nama lain untuk Plasmodium. Okay. Rawatan gemetosit dia akan membunuh gemetosit. Dan akhir sekali rawatan radikal dia akan membunuh hypnosid. So, hypnozoid. Yang mana yang ada zoid, seed semua tu yang tak ada nama lain je untuk Plasmodium. Okay, akhir sekali ini adalah poster yang kita orang telah buat, sedikit poster yang menerangkan sedikit tentang apa yang telah kami terangkan dalam presentation kami. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Sebenarnya terima kasih kepada kumpulan 2 ya. Kumpulan 2 kan? Betul kan? Ya, kumpulan Ya, okey. Ya, cikgu. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan semua, Plasmodium ini kalau kamu belajar lebih tinggi lah, khususnya pergi ke STPM, memang silibus itu kamu mendalami setiap spesies Plasmodium tadi itu, dan memang sepatutnya bagus lah kumpulan ni dia sebut pasal sporozoid, gametosid lah. Bukan gametosid, gamezoid. Tadi kata apa itu? Mesozoid dan juga sporozoid semua itu, ya itu adalah sebenarnya kitar hidup Plasmodium, kitar hidup dia. Maksud dia, bentuk dia di dalam vektor, contohnya bentuk dia dalam vektor dalam nyamuk itu, okey, dan bentuk dalam badan manusia dalam salur darah kita, ada bentuk dia juga. Jadi ada bentuk-bentuk tertentu yang boleh menjadikan dia badan kita sakit, ya. Ada bentuk dia nak membiak. Macam mana dia membiak? Bukannya cikgu bertelur lah, semua telur. Tidak. Dia ada bentuk dia yang lain. Jadi benda ini tak nampak jelas sekarang sebab benda itu akan bawa nanti pada peringkat yang akan datang. Bagus ada sentuh, dan ingat tau, walaupun penyakit ini nampak macam susah, sebenarnya cara nak mengelakkan jangkitan tersebut agak senang sebab vektor dia yang membawa protozoa ya, Plasmodium ini adalah nyamuk. Jadi teguran juga untuk nama saintifik nyamuk itu ya, Anopheles tu. Ingat kalau nama saintifik seharusnya tulis dalam cara penulisan nama saintifik yang betul lah, spesies. Okey? Italik ataupun lurus gariskan saja. Jadi nyamuk Anopheles jadi nyamuk, tempat yang ada nyamuk memang tempat yang ada malaria, dengan adanya nyamuk lagi senang berjangkit. Itu pasal kalau kita nak pergi melancong ke Afrika, okey, kita ada vaksin lah untuk kita, bukan vaksin, ya untuk suntik, dan banyaklah perkara yang kita boleh buat untuk elakkan kita daripada jangkit penyakit lah yang boleh disebabkan oleh Plasmodium. Hanya isu dia sekarang mungkin anda tak nampak jelas, apakah malaria boleh boleh jadikan pada kita, tapi benda itu dah disebut, dan harap kalau kalau anda berminat, anda boleh terus lagi kajilah untuk bidang tersebut. Okey, terima kasih kepada kumpulan 2. Okey, terima kasih ya. Dan poster itu nanti boleh share, kita akan minta share ya, minta izin ya. Ada apa-apa soalan tak yang nak kawan nak tanya kumpulan 2? Thank you, welcome. Bun, good job ya. Okey, tak kita sambung ya. Okey, kita sambung sekarang untuk kumpulan 4, 5, 6 dan 7. Siapalah kumpulan yang bernasib baik? Aku nak paparkan skrin juga. Okey, kumpulan 5. Kumpulan 5 akan membentangkan penyakit yang disebarkan oleh patogen tinea. Okey, tinea. Dipersilakan. Kumpulan 5. Okey, hai. Selamat pagi Cikgu C, Kak Sharifah Nur Nabila dan rakan-rakan 5 Alpha yang dikasihi sekalian. Okey, so grup saya akan bentangkan tinea. Sekejap nak present. Jadi tak ada masalah ya kepada mereka yang menghadapi masalah present.
Ingat ini pengalaman anda. Okey, dipersilakan. Okey, cikgu boleh dengar tak? Jelas. Jelas. Okey. So saya Alia Najiha, group 5, kita orang akan bentangkan tajuk Tinea. Okey, so first, Tinea tu apa? Tinea tu atau nama lain dia kurap, ialah sejenis penyakit kulit disebabkan oleh sejenis fungi yang dipanggil dermatofit atau bahasa Melayu dia dermatofit. Dermatofit ni dia macam punca kepada penyakit kulit lah. Dia tak semestinya dia kat kulit je, kat kuku dengan rambut pun boleh dijangkiti juga. Okey, jenis mikroorganisma bagi Tinea ialah fungi. Next, kita ada gejala bagi penyakit Tinea. Kawasan yang dijangkiti Tinea akan rasa gatal-gatal. Lepas tu akan ada macam bahagian yang ada ruam, lepas tu sekeliling dia akan ada bersisik merah. So dia akan jadi bentuk macam cincin. So sebab tu ada orang panggil kurap sebagai ringworm. Tapi penyakit ni tak ada kaitan dengan cacing. Cuma bentuk dia je yang macam cincin ni. Yang ketiga dia akan ada bergelembung macam ni, ada blisters. Yang keempat akan ada penggelupasan di ruang antar jari kaki. Jadi dekat tangan pun boleh juga. Lepas tu kuku akan berwarna kuning dan putih. Kalau kat kepala dia akan bertumpuk macam tu. Seterusnya punca bagi penyakit Tinea, hubungan langsung dengan orang atau haiwan yang dijangkiti. Kalau kita pegang orang atau haiwan yang dijangkiti Tinea, kulat tu pun akan berjangkit kat kita juga. So kita pun akan terkena Tinea. Next, kalau kita guna barang orang yang dijangkiti Tinea. Kalau orang tu contohlah dia guna towel, lepas tu dia lap dekat bahagian yang dijangkiti Tinea tu, kita pun akan dijangkiti juga lah. So next, camping. Ya, jadi saya ingin bagaimana kita boleh mengelakkan diri daripada penyakit Tinea adalah seterusnya ada 5. Pertama ialah selepas mencuci, keringkan kulit dengan bersih, terutamanya di jari kaki dan lipatan kulit untuk mencegah kulat boleh tumbuh. Ya. Dan seterusnya kita perlu pakai stocking kapas dan bukannya sintetik. Dan ketiga, jangan berkongsi barang dengan orang yang dijangkitan. Contohnya adalah toilet dan basuh tangan setelah menyentuh bahagian yang dijangkiti. Dan akhirnya jangan berkaki ayam jika mempunyai cedera pedis. Ya. Selamat sejahtera Cikgu Si dan kawan-kawan sekalian. Okay, jadi apakah rawatan yang boleh kita buat semasa menjangkiti penyakit Tinea? Kita boleh merujuk kepada doktor atau ahli farmasi untuk sebarang pertanyaan tentang jangkitan. Dan merawat jangkitan Tinea dengan krim atau gel anti-kulat seperti anti-fungi cream. Makan ubat anti-kulat dalam bentuk tablet jika jangkitan agak teruk. Dan last sekali, sekiranya kulit kepala juga dijangkiti, ubat anti-kulat
Ya, seperti fluconazolase mungkin diperlukan. Jadi untuk PowerPoint itu sahaja dan izinkan saya untuk presentkan poster kumpulan kami. Okay, ini adalah poster kumpulan kami dan sebab yang poin-poin itu ada sudah dalam PPT, jadi saya hanya tulis yang kandungan dalam PPT sahaja. Jadi ada apa-apa masalah tak? Dan yang poster yang kiri bawah tu adalah krim anti-fungal. Bagus. Tepat pada masa juga, bagus. Time management is very good dan juga pada masa yang sama ringkas dan padat lah untuk persembahan tadi. Okey, jadi murid-murid pun boleh nampak lah, kawan-kawan pun boleh nampak. Jadi timnya ini sekali lagi adalah jangkitan yang pada kulit khususnya, okey, yang menjadikan gatal-gatal yang disebabkan oleh kulat lah, kulat nama dia tinea lah. Dan ia juga disebut sebagai penyakit tinea dan banyak jenis penyakit tinea kalau kau online tengok sendiri, termasuklah athlete foot, ringworm. Jadi benda-benda ini semua berkait khususnya kepada kalau kaki kan, kalau kita tengok tapak kaki itu basah dan kita pakai dan juga basah dan pakai kasut untuk sepanjang hari lah. Jadi dia senang dijangkiti oleh kulat. Okey, kulat. Jadi benda ini sekali lagi dah jangkit, ialah kulit kita akan jadi kata-kata merah-merah, berbau lah. Jadi apa pun boleh dirawat dengan ubat sapu fungal. Adalah dia anti-fungal di sana. Okey, terima kasih kepada kumpulan nombor berapa ya? Cikgu lupa dah. Sorry ya. Kumpulan 5. Okey, kumpulan 5. Jadi Terima kasih cikgu. yang lain ada soalan tak nak tanya mereka? Sebelum kita pergi ke kumpulan yang akan datang. Ya, ada. Ada ya? Oh, Cihim memang membantu sangat ya. Bagus. Nampak sangat membantu mereka. Okey, kita sambung dengan 3 kumpulan yang terakhir. Okey, sekali lagi cikgu minta untuk memusing spin view kita. Okey. Dipersilakan kumpulan 4 yang akan membentangkan patogen Neisseria gonorrhea. Dipersilakan. Kejap cikgu, saya buka slide. Yes, I like that. I like gonorrhea. Together. You like and together. Saya akan terangkan mengapakah masuk hotel lepas tu keluar ada penyakit. Keluarkan gambar jangkitan tersebut pada alat-alat kelamin. Bagus. Kalau anda berani, cikgu cakap. Wow. Okay, boleh nampak tak slide tu? Oh ya. Yeah. Cikgu boleh nampak muka kamu. Ya. Okay. So, selamat sejahtera kepada Mr. C, kata Syarifah dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Dan hari ini kita akan saya dan ahli kumpulan saya, Aileen dan Fatin, akan membentangkan penyakit Neisseria gonorrhea. Okay, macam mana? Pronounce dia gonorrhea. Gonorrhea. Neisseria gonorrhea. Okay, so apakah itu Neisseria gonorrhea? Okay, sebenarnya slide ya. Next slide. Okay, sebenarnya penyakit gonorrhea ataupun kita panggil penyakit kelamin ialah jangkitan yang disebabkan oleh bakteria yang dikenali sebagai Neisseria gonorrhea. Okay, bakteria ini boleh disebarkan dan berjangkit kepada manusia. Ya, okay. Bakteria ini berbentuk 2 bulatan yang bergabung bersama dan membentuk sebuah bentuk yang dikenali sebagai diplotrochi dan bersifat aerobik. Okay. Di arah kanan bawah merupakan bentuk Neisseria gonorrhea. Okay. Neisseria gonorrhea sebenarnya merupakan sebuah bakteria di bawah kategori
gram negatif. Okey. Mungkin ada pelajar akan tanya, okey, Kok Siang, apakah maksudnya gram negatif? Okey, jap. Okay, sebenarnya, tunggu sekejap ya. Tiba-tiba, masalah teknologi. Cikgu faham, bukan senang nak buat presentation kan. Baru ingat kenapa cikgu guna buku teks kan. Jadi ini sebab dia. Ada buku teks tadi, okey. Sebenarnya bakteria kita panggil dia kategori gram negatif, maksudnya bakteria yang tidak mempertahankan zat warna kristal ungu sewaktu proses pewarnaan gram sehingga berwarna merah apabila diamati dengan mikroskop. Okey. So, terdapat beberapa peringkat di dalam jangkitan penyakit gonoria. Okey, bermula dengan cantuman pada bahagian permukaan sel mukosa dan kemudian pencerobohan bakteria ke dalam tisu tubuh. Okey, bakteria akan membiak pada lokasi tersebut dan tubuh akan bertindak dengan memulakan proses radang sebagai tindak balas. Okey. Jadi bakteria ini telah dikenal pasti oleh seorang doktor Jerman yang bernama Albert Neisseria pada tahun 1879. Jadi jelaslah bahawa mengapakah nama dia dikenali sebagai Neisseria gonorrhea. Next slide. Di sini ialah bentuk bakteria Neisseria gonorrhea melalui mikroskop. Bentuk dia macam ini dan berwarna ungu merah. Next slide. Di sini ada beberapa simptom-simptom yang menjangkiti penyakit Neisseria gonorrhea. Untuk lelaki, tetisnya akan membekak dan dia akan berasa sakit apabila membuang air kecil. Dan dia akan sakit pada bahagian zakar. So zakar dia akan mengeluarkan cecair berwarna kekuningan nanah dari salur kencing. Jadi berhati-hatilah Mr. C. Jadi untuk wanita, mereka akan keluar lelehan kuning dari faraj. Dan dia akan berasa gatal pada bahagian bawah dan akan berasa sakit di bahagian abdomen. So mereka akan mengalami pendarahan antara kitaran haid. Di sini ada dua gambar yang bahagian pembiakan untuk lelaki dan perempuan. Jangan berasa malu ya sebab gambar ini telah mewujud di buku teks tingkatan 3 saiz ya. Jadi tidak perlu berasa malu ya. So untuk untuk bahagian pembiakan lelaki, bakteria Neisseria gonorrhea akan masuk dari bahagian zakar untuk salur uteria dan masuk ke dalam tetis. So ini adalah punca. Oh ya ke nak gambar yang sebenar ni? Saya rasa Mr. C akan tolong membuka untuk di Google. So dipersilakan. Jadi dalam bahagian pembiakan di lelaki, itu bakteria akan masuk melalui salur ureter dan masuk ke dalam tetis. So ini adalah punca mengapakah tetis akan membengkak. Dan untuk perempuan, bakteria itu akan masuk melalui uterus dan masuk ke dalam ovari. Jadi berhati-hatilah. Di sini ialah punca jangkitan. Jangkitan penyakit bakteria, jangkitan penyakit Neisseria gonorrhea akan melalui hubungan seks, faraj, oral ataupun tubuh. Dan
Dan penyakit ini akan merebak dari ibu ke bayi semasa proses kelahiran. Selain itu, sentuhan kulit ke kulit yang rapat dengan bahagian yang dijangkiti melalui tangan merupakan tindakan yang sangat bahaya. Seterusnya, autoinokulasi, iaitu dari bahagian badan yang dijangkiti ke bahagian badan sendiri. Okey. Jadi, saya akan serahkan kepada adik kumpulan saya, Aileen. Dan dia tidak akan membuka kamera sebab dia ada masalah teknologi, masalah internet. Tak ada masalah, tapi masa pun dah makin dah 5 minit bro. 5 minit dah ni. Tinggal lagi setengah minit ni. Okey, seterusnya ialah jangkitan pada bayi. Bagi ibu hamil, jangkitan ini lazimnya akan berlaku ketika proses kelahiran apabila ibu mempunyai jangkitan yang aktif. Bayi yang dilahirkan berkemungkinan lahir pramatang. Macam korang tengok gambar kat sebelah tu, jangkitan ini menyebabkan konjungtivitis, mata berair dan bengkak pada kelopak mata. Jangkitan ini juga menyebabkan kebutaan kekal kepada bayi. Seterusnya, Fatin. Seterusnya saya akan terangkan rawatan dengan pencegahan yang perlu dilakukan kalau terkena penyakit Neisseria gonorrhea. So, antara rawatan ialah suntikan dos antibiotik seperti ceftriaxone iaitu Rocephin yang berfungsi untuk menghalang pertumbuhan bakteria ataupun membunuh bakteria. Yang kedua, satu pil dos seperti azithromycin atau doxycycline yang berfungsi untuk merawat berbagai jangkitan bakteria termasuk yang berkaitan dengan jangkitan seksual. Manakala bagi yang bayi akan diberikan ubat titis mata. Seterusnya untuk pencegahan ialah menjauhkan diri dari hubungan seksual, menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual, melakukan ujian saringan sekali setiap tahun dan mengelakkan hubungan seks bebas. Seterusnya ini ialah poster untuk kumpulan kita orang dan ini ibarat macam keseluruhan bagi Neisseria gonorrhea lah. Sekian, terima kasih. Okey, jangan risau sebab kalau poster tu tak nampak jelas, saya telah send ke dalam grup bio tu. Okey. So untuk bisa si nampak dengan teliti. Okey. So sekian, terima kasih. Okey. Mr. C ada soalan ke tidak? Tak ada. Mr. C tak ada soalan. Tak ada soalan hotel ke? Tak ada. Mr. C menjangkakan sesuatu yang lebih gempak tapi tak apa. Memang safe play bagus. Ini pembelajaran bagus kepada murid-murid. Yelah mereka menjaga juga mata daripada murid-murid kawan yang lain. Okey. Bagus. Cikgu tak cakap tak bagus ya. Bagus. Saya tanya. Cikgu Steve pun tak akan tunjukkan kat Google apakah gambaran yang sebenar-benarnya. Macam Irfan kalau dia nak tahu dia boleh Google sekarang. Dia boleh Google macam mana buah zakar itu keluarkan lelehan kan. Memang menakutkan lah. Tengok pun kamu akan rasa okey, termasuk untuk yang perempuan. Attack tak ada lah Ifam. Cikgu hanya tanya je siapa yang berminat. Macam Nadia pun boleh tengok sendiri Google. Tapi untuk presentation kita tengah rakam ni, baiklah kita jaga mata kawan-kawan semua. Okey? So, jadi sekian. Terima kasih. Tak, Ifan tak bersalah. Ifan, cikgu hanya cakap je nak tengok saja. Jangan salah faham Ifan, jangan nangis. Jangan main. Okey? Jadi jangan nangis lah Ifan. Cikgu hanya bagi contoh kalau nak tengok Google sendirilah. Okey? Kita akan pergi ke kumpulan 2 yang terakhir. Terima kasih kepada kumpulan Koksian tadi. Satu perkara yang cikgu nak jelaskan, banyak daripada Koksian lah. Nadia dan juga siapa lagi ni? Aileen kan? Ya, saya. Betul kan? Tadi presentation macam lebih fokus kepada dia. Tapi tak apa, janji dah cuba, bagus. Jadi apa-apa pun pengalamannya. Terima kasih semua. Kita sekarang sambung kepada 2 kumpulan terakhir. Okey, thank you Kosyang. Terima kasih ya. Terima kasih cikgu. Sama. Jadi kita sekarang pergi 2 kumpulan terakhir.
Jap, kita tengok siapalah dia. Okey, kumpulan 6. Luckily bukan yang terakhir. Saya tahu apa yang kamu dah fikir lah. Okey, jadi kita sambung dengan kumpulan ke-6. Lepas tu kumpulan 7 ya. Diminta supaya jaga masa 5 minit. Okey. Itu Jadi je. jangan saya share screen saya. Ya. Okey. Cikgu Si nampak screen saya ke tak? Nampak. Saya nampak HIV. Yeah. Okey. Jadi tanpa mendengarkan masa. Selamat sejahtera kepada hadirin sekalian, terutamanya Mr. C. Jadi tajuk kami adalah HIV. Jadi apakah HIV? HIV adalah nama singkatan bagi Human Immunodeficiency Virus. Jadi sudah tunjukkan dalam nama dia adalah sejenis virus. Virus yang akan menyerang sistem pertahanan badan dan menyebabkan AIDS. Jadi apakah AIDS? Nama benar dia Acquired Immunodeficiency Syndrome. Dalam BM panggil sindrom kurang daya tahan penyakit. AIDS adalah satu keadaan di mana sistem pertahanan badan yang terlalu lemah dan hal ini memberi peluang kepada kuman-kuman yang biasanya tidak membawa ancaman untuk menjangkiti badan. Contohnya pneumonia. Okey. Jadi seperti ini panggil penyakit terangkai sex link disease. Okay. Jadi cara penyebaran mereka hampir sama, iaitu melalui darah, sperma dan susu ibu. Jadi macam mana? Dengan mengamalkan aktiviti seks tanpa perlindungan, perkongsian jarum, pendermaan darah dari penyakit HIV, pesakit HIV, terdedah kepada darah pesakit HIV, sewaktu mengandung atau proses kelahiran dari ibu ke anak, dan juga sewaktu ibu menyusukan susu ibu kepada anak. Dan yang poin dia kena fokus dalam adalah HIV tidak akan tersebar melalui sentuhan kulit ke kulit, tidak akan tersebar melalui pebelokan, persalaman atau penciuman, ataupun air atau udara, dan perkongsian makanan atau minuman. Jadi inilah sebabnya kami tidak boleh memulaukan pesakit HIV, sebab mereka tidak akan menyebarkan virus itu kepada kami dengan semudah dengan interaksi yang normal. Jadi sekarang saya akan serah kepada Hashika. Okey, selamat sejahtera semua. Okey, sekarang saya akan terangkan simptom penyakit HIV. Okey, kebanyakan individu yang menjangkiti HIV tidak mempunyai simptom, so mereka tidak akan tahu yang mereka menjangkiti HIV. Tetapi sebilangan orang mungkin mengalami demam, sakit tekak, ruam, sakit sendi, keletihan dan juga nodus limfa yang membesar. Seterusnya, rawatan. Setakat ini tiada ubat yang boleh mengubati AIDS sepenuhnya lagi, tetapi ada penggunaan ubat antiretroviral yang dapat mempanjangkan dan meningkatkan kualiti hidup. Next, pencegahan. Pemindahan seksual HIV boleh dielakkan dengan ABC, iaitu A. Abstinence, B. Being faithful, C. Kondom dengan mengamalkan seks selamat, contohnya menggunakan kondom. Menggunakan jarum dan picagari sekali pakai baru. Mengelakkan daripada berkongsi peralatan menyuntik. Penggunaan ubat ARV semasa kehamilan dan persalinan. Mengelakkan penyusuan kepada anak yang baru lahir. Kelahiran dengan teknik pembedahan caesar untuk melahirkan bayi. Mencegah kecederaan yang disebabkan oleh jarum dan alat tajam yang lain. Menjalani ujian HIV secara sukarela. Terima kasih. Jadi yang tadi adalah reference kami.
Sekarang saya akan tunjukkan poster. Nah, yang ini adalah poster yang dihasilkan oleh saudara Hashka. Nah, Hashka nak terangkan sikit tentang poster awak tak? Jadi, So, okey. poster saya ada punca, simptom dengan pencegahan. Punca dia yang macam Cihin terangkan tadi. Simptom dia pun macam yang saya terangkan tadi. Dan pencegahan pun sama je. Jadi ini Tapi adalah, boleh tengok ada virus tu. ini adalah bentuk virus. Nah, yang ini AIDS ribbon. Yang ini adalah satu logo untuk hari AIDS. Sebab AIDS adalah satu penyakit yang sangat bahaya dan sangat terkenal. Jadi ada satu hari khususnya untuk AIDS, untuk memupuk kesedaran orang ramai dalam mencegah AIDS, yaitu World AIDS Day yang akan dilangsungkan pada 1 Disember setiap tahun. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan 6 tadi. Okey, tadi hanya cikgu nak tegaskan beberapa perkara lah. Jadi dalam presentation tadi, seharusnya kalau boleh masukkan kenapa penyakit AIDS tidak boleh dijangkiti dengan senang lah. Sebab ramai orang berprasangka ataupun salah faham kepada pesakit-pesakit AIDS kalau kita sentuh mereka ke, terkena dengan peluh mereka ke, kita akan dijangkitkan penyakit AIDS. Sepatutnya kalau boleh kita faham jangkitan itu adalah melalui sebenarnya pertukaran cecair dan juga benda alir dan juga darah. Okey, itu ada jarang berlaku lah, melainkan kalau kamu ada tempat luka terbuka, sentuh pada mereka, itu cerita lain. Okey, jadi terima kasih. Jelas juga. Okey, dan kita menjemput kumpulan yang terakhir iaitu kumpulan 7. Dipersilakan kumpulan 7. Wow, so sweet, Sugar, so sweet. Okay. Sekejap ya, komputer saya sangat jam. Itu biasa, masalah teknikal yang dialami oleh guru, okey? Saya bukan bentang bahagian 2 ke sini. Sekejap saya tengah bentangkan. Nampak tak yang skrin besar? Cikgu hanya nampak sekarang. Nampak. Saya nampak HPV disease dan sebelah kiri ada slide-slide kecil lah. Adalah, boleh nampak. Okay. Oh my god. Tak apa ya, jadi sementara menunggu Tan Singgi untuk bukakan presentation dia, sekali lagi murid-murid semua mengambilkan ini sebagai pengalaman. Kalaulah masa akan datang, kamu masih lagi dalam musim pandemik COVID, jadi sebelum anda buat presentation, disarankan kalau bolehlah cuba antara kawan-kawan semua, mungkin kamu buat Google Meet terdahulu ataupun apa-apa media yang disuruh oleh guru ke pensyarah, cuba. Dan masalah teknikal yang dihadapi itu bolehlah kita cuba elakkan. Tapi kalau dah cuba elakkan masih berlaku, itu memang tak bolehlah kita buat apa-apa kan. Tapi inilah pengalaman dia. Sebab pembentangan macam ni mungkin nampak kecil untuk kamu. Tapi bayangkan kalau anda tengah bentangkan untuk projek multi-million, berjuta-juta, dan tiba-tiba jadi macam ni. Dan macam mana kan, benda yang penting masa itu baru kita cemas.
Jadi tak ada apa. Jadi kita belajar daripada pengalaman, ambilkan ini sebagai pengalaman dan elakkan masa akan datang. Okey, Tan Shimi dipersilakan. Okay, minta maaf ya semua. Selamat sejahtera Cikgu C, selamat sejahtera Kakak Sharifah dan rakan-rakan 5 Alpha. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan penyakit HPV hari ini. Okay. First ialah pengenalan kepada HPV. Darjah di bawah ini menunjukkan virus HPV di bawah mikroskop elektron. Okay, apa itu HPV? HPV ialah sejenis virus DNA yang dapat menginfeksi manusia, terutama pada kulit dan serabut lendir. Ialah pada mulut, pada tenggorokan dan pada alat kelamin, which is organ pembiakan. Okay. HPV umumnya menular melalui kontak langsung dengan kulit atau hubungan seksual. Okay. Okay, Queen. Selamat sejahtera semua. Saya akan bentang simptom penyakit HPV. Penyakit akan mendapat ketuat, iaitu sejenis ketumbuhan pada organ pembiakan di punggung di bahagian tangan dan kaki. Gambar ini menunjukkan ketuat. Next. Punca dijangkiti HPV, iaitu pelakuan hubungan seks bebas dengan pasangan yang tidak dijelaskan dengan penyakit. Dan kumpulan yang berisiko tinggi seperti merokok, mempunyai sistem imunisasi badan yang lemah, wanita yang kerap menggunakan alat kontraseptif oral, iaitu alat pencegahan hamil, dan wanita yang hamil pada umur kurang daripada 18. Next akan saya kepada Anis. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Jelas kan? Sangat jelas. Saya akan bentangkan cara mengelakkan diri daripada penyakit HPV. Yang pertama, dapatkan vaksin dekat klinik berdekatan. Cara ni selamat dan sangat efektif untuk sediakan badan untuk melawan penyakit berkaitan seperti ketuat dan kanser cervix. Saya rasa remaja yang berumur 11 hingga 12 tahun disarankan untuk mendapatkan 2 dos untuk melindungi diri daripada kanser cervix. Yang kedua, cara kedua adalah menggunakan kondom apabila melakukan hubungan seksual dengan pasangan masing-masing. Cara ketiga adalah membuat ujian saringan HPV ataupun ujian saringan pap smear. Ujian saringan ni boleh dilakukan secara berkala dari umur 21 hingga 65 tahun untuk mengesan virus tersebut dari peringkat awal dan merawat kanser lebih awal. Next. Simi next. Lag. Sekejap sangat jang. Tahu. Rawatan yang diberi kepada penyakit HPV. Rawatan pertama adalah ubat krim ataupun cecair. Ubat krim ni ambil masa beberapa minggu untuk sembuh dan akan menyebabkan rasa panas dan sakit sepanjang rawatan. Contoh ubat dia krim imiquimod, gel podophylox dengan cecair sinetestin. Susah. Cara kedua adalah dengan melakukan pembedahan. Pembedahan tu guna laser untuk buang ketuat, tetapi pembedahan tu akan tinggalkan parut. Cara lain adalah kemoterapi, iaitu guna cecair nitrogen untuk bekukan ketuat. Kemoterapi ni biasanya dilakukan sekali dalam 4 minggu.
Itu saja dari saya. Okay, terima kasih Anis. Sekarang saya akan tunjukkan poster kami. Sementara menunjukkan poster, Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada kumpulan takhir membentangkan HPV ya. Human Papilloma Virus ya. Sebab minggu lepas Cikgu tersilap sebut. Cikgu sebut itu HMMD ya. Hand, Foot, Mouth Disease itu lain. HPV ini adalah sejenis penyakit yang dijangkit juga melalui seksual, aktiviti seksual lah. Jadi perlu berhati-hati ya murid-murid. Penyakit HPV ini best di mana lelaki dia simptom dia jarang, tapi kalau dia jangkit pada wanita dia akan kena kanser cervix. Kanser cervix kalau dia jangkit pada wanita, golongan wanita, dia akan membawa padah. Jadi wanita semua yang di luar sana, murid-murid perempuan perlu betul-betul jagakan diri, okey? Jagakan diri. Dipersilakan. Okay, ini ialah poster kumpulan kami. Poster yang ringkas daripada slide yang tadi. Tak ada yang special. Bagus Tania. Jadi cikgu sekali lagi ucapkan terima kasih kepada kumpulan takhir, kumpulan 7. Jadi satu dua perkara yang cikgu nak sebut dengan cepat saja sebelum cikgu jemput kakak Sharifah ke sana untuk memberikan komen yang pendek juga. Pertama, tengok pada poster anda. Murid-murid, poster itu adalah hasil kerja kamu. Seboleh-bolehnya kalau boleh letaklah kumpulan, ahli kumpulan di dalam poster tersebut. Dalamlah tulisan kecil pun tak apa. Okey, sebab zoom in pun kita nampak. Itu satu. Okey, satu. Okey, kedua, cikgu sekali lagi cikgu nak ulangkan ya. HPV yang itu minggu lepas cikgu sebut itu adalah HFMD, Human Foot Mouth Disease. Itu juga disebabkan virus. Tapi yang ini HPV betul, boleh dielakkan dengan vaksin itu betul. Jadi ketika kita membuat pembentangan sekali lagi, anda perlulah lebih mahir untuk menyebutkan nama-nama patogen tersebutlah. Itu je cikgu yang boleh komen sekarang. Sekarang cikgu jemput ya Sharifah. Sharifah Nabila ada. Sharifah, silakan kalau nak apa-apa nak cakap. Okay, hi. Ada a few komen untuk group 3, 8, 2, 5, 4 dengan 7. For example, untuk slide yang ke-7 bagi last group tadi, group 7, untuk rawatan yang diberi, for example chemotherapy, dalam bracket ada tuliskan guna cecair nitrogen bla bla bla. Rasanya dalam bracket tu tak perlu, you boleh explain masa you present. So you just tulis chemotherapy. So yang lain tu you boleh explain lah macam mana. So point form je, sebab for example untuk orang yang tengok ni, dia nak baca semua-semua tu, dia tak rasa macam nak baca kot. Dia akan jadi macam, bosan ni presentation ni, tak nak baca lah, dengar je lah. Dengar pun entah dia dengar atau tak. Macam tu lah. Lepas tu untuk scientific name rasanya Mr. C dah komen banyak kali. Untuk group 5, Tina species, you buat Tina species tu, T tu you buat kecil, you kena buat besar, T tu kena besar, okay? Lepas tu italic, kena italickan. Kalau you tak nak italickan, you kena garis bawah dia. Rasanya itu saja. Kalau ada apa-apa nak tanya, just boleh contact dekat Facebook kot, Sharifah Nabila. Okay? Apa-apa soalan? Ada soalan ke? Jadi untuk grup 6 okey ke tak? Apa dia? Untuk grup 6 Grup ada komen ke tak? 6. Grup 6 sama je lah macam, grup 6 okey? Grup 6 dengan grup 1 okey? Tak. Selain daripada grup 1, semua grup lain itu satu je komen untuk presentation lah. Gambar yang ambil daripada internet seharusnya letakkan sumber, seharusnya lah. Kalau benda ilmiah orang tak banyak komen, tapi kalau orang yang ambil buat gambar itu, dia tengok presentation kamu ada, sekarang kan semua YouTube kan, dia boleh sue kamu lah kalau nak lah. Ini intellectual property tau sebenarnya. Yang kumpulan 1 saja yang buat tadi. Kumpulan 1 tu bagus lah. Yang Jonathan itu bagus. Macam next pasal poster. Poster. Kalau you guys nak macam improvekan lagi poster tu, boleh try guna Canva. Canva tak ada guna banyak internet kot. Canva, and also kalau tak nak guna Canva pun PowerPoint pun boleh. PowerPoint ada banyak benda boleh improvekan. Okay? Itu je. Thank you.
Terima kasih kepada kakak Nadia. Bukan. Sharifah. Silap. Ayuh, salah orang ni. Jadi sekarang, itu saja untuk hari ini. Jadi, cikgu pun nak tamatkan sesi hari ini ya. Jadi kalau ada soalan anda boleh tinggal, yang lain anda boleh tutup dah, bersurai ya. Tapi sebelum itu, diminta supaya bukakan kamera anda. Kita nak ambil satu, panggil apa itu? Kita nak buat apa, screenshot lah. Cikgu nak buat screenshot ya. Jadi sila buka kamera dalam 10 saat ni. Okey, sila buka kamera sekarang murid-murid supaya buktikan kamu masih ada. Kalau kamu rasa malu, ambil baju tutup muka pun boleh macam ni. Macam ni pun boleh. Okey, silakan. Dalam kiraan 3, Alia Najiha, Aileen, Faiza, Buan, Anis, Liemping, Nadia Farisha, Tam Singyi. Okey, Aileen lah buka ya. Dalam kiraan 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. I like Winnie punya cara pakai. Look so Japanese. Okay, jadi sekarang itu saja dan kita boleh berserai ya. Kita boleh berserai ya. Terima kasih. Terima kasih cikgu.